Waktu zaman pencarian kita tentang ilmu ni, carian kami dalam ilmu ni, bapa aku pernah bawa motor Honda 70 tu sebelum dia dapat Honda AX5. Sebelum tu yang tu AX5 dah. Naik motor daripada Batus pukul 4 pagi keluar sampai ke Pahang, Kuantan Pahang dah petang dah. So, apa yang cuba nak diceritakan di sini, janganlah menganggap orang-orang yang mengaji ilmu mengenal Tuhan ni, ilmu-ilmu makrifah ni adalah orang yang bodoh, yang mudah dengar ikut. Mereka ni tak ada ilmu. Jenis pergi dengar orang-orang ustaz-ustaz, guru-guru kampung cakap, mereka ikut. Jangan sekali-sekali cakap macam tu. Sebab orang yang pergi mengaji ilmu ni sacrifice banyak benda. Satu, diuji dengan perjalanan. Nombor dua, diuji dengan wang ringgit untuk sampai ke tempat tu. Minyak motor, makan. Kadang-kadang naik motor pagi tolak pukul 4 kat pukul 9 malam baru sampai. So it's not easy for us. 1986 macam tu. So hari ni memang ustaz-ustaz muda masa tahun tu mereka masih berenguh lagi. Tak senang nak tuduh orang ngaji jalan ni sesat, orang yang membawa jalan ni sesat. Hampa pun kadang-kadang hampa pergi sana dapat scholarship, hampa dapat bantuan beasiswa apa semua. Dan bukan semua yang pergi kelas hari-hari. Aku ada dengar juga, tapi aku tak mau sekap jarang lah. Tetapi benda tu aku tengok di Germany pun ada. Kawan yang skip kelas pun banyak. Ada hari dia pergi, ada hari dia tak pergi. So, ada yang lulus, ada yang tak lulus. Tapi orang boleh cakap lah, anak saya mengaji di Tanah Arab. Anak saya boleh cakap Arab. So, bagi orang yang mengaji ilmu makrifah ni, guru-guru dia, kita kena pergi cari guru tu. So, ujian perjalanan, sakit badan, itu, ini, pergi hari Jumaat, subuh sampai sana, pergi tolak malam Jumaat tu dah, Jumaat tu dah ready dah, subuh pukul 4 hari Sabtu dah bertolak sampai sana sampai sana lebih kurang 9 malam hari Sabtu yang sama. Terus mandi-mandi duduk dengar mengaji. Pasal esok hari Ahad petang dah nak bertolak dah. Hari sampai Batu saya terus pergi kerja pagi. So benda ni sacrifice dia, ujian dia dahsyat. Tahu orang yang tak mengaji ni, ilmu ni lepas tak mengaji, lepas tak tahu susah senang kita perjalanan kita, tiba-tiba tuduh macam-macam. Sebab masa dulu bukan lagu zaman sekarang. Zaman sekarang mereka boleh jemput. Ada setengah orang-orang yang ada duit ni secara personal dia boleh jemput ustaz-ustaz fiqah ni, setengah ustaz-ustaz ni main rumah mereka bagi ceramah. So macam tu lah ni. Dulu tak ada istilah perigi cari timba. Dulu istilah timba cari perigi. So perjalanan kami di dalam mencari ilmu ketika tu agak susah sikit lah. Susah banyak lah diuji. Macam contoh dia baru ni. Aku pergi satu rumah sahabat yang baru aku. Dia jemput aku. Aku pergi. Tapi hati aku rasa apa yang aku buat ni tak betul. Sebab guru kata dulu lebih selamat kalau kita duduk di rumah orang datang. Jadi ini rumah kita dan kita berbicara dalam rumah kita. Kalau kita pergi rumah orang, kita berbicara, orang nanti sebar kita sedang menyebar. Ataupun keluarga, di dalam keluarga itu sendiri bukan semuanya faham. Yang suami mereka nak tahu ini barang atau adik abang mereka nak cari, maka si isteri akan merasa problem. Ada itu berlaku, panggil aku pergi kat dapur, anak-anak dia semua ada. Aku dah tahu dah aku nak kenal benda ni. Aku pergi, Pak boleh bagi tahu tak mereka ni macam sangsi sikit, confused. Si suami yang jemput aku memang nak ini barang, tahu, nak berjujur dengan diri dia. Tetapi yang belakang ni pula, perbezaan dia, suami dia yang menjemput aku ke situ adalah nak bertanya apa yang dia tak tahu.
Yang mereka ni pula nak bertanya apa yang diberitahu. Itu biasa. Contoh dia kata, anak-anak saya ni confused sebab mereka tengok internet, sosial media ni, banyak ustaz-ustaz hentam lepas. Mereka kata lepas sesat, boleh terang sikit tak? So for me, aku pejam mata saat masa tu, aku kata, senang saja. Orang yang tuduh saya tu, pergi tanya mereka lah. Siapa nak tanya saya? Lagu tu 1000 orang tuduh saya, 1000 macam soalan saya nak kena jawab. No, itu bukan jalan yang betul. Itu jalan Yahudi. Iaitu mencipta provokasi, mencipta fitnah, mencipta dusta melalui sangka-sangka. Seperti dalam surah 6 ayat 116. Sedangkan surah 6 juga ayat 117. Allah kata, aku mengetahui siapa yang berada di jalan benar dan siapa yang berada di jalan yang sesat. Dan sebegitu juga dengan surah At-Tin ayat 8. Dia ada sebut, tidakkah Allah itu seadik-adik hakim? Kenapa pula mereka ni nak bertanya betul tak betul aku melalui tekaan-tekaan ustaz ni? Ustaz ni tak mengaji ilmu mengenal Allah. Suami awak menjemput saya kerana nak mengetahui ilmu mengenal Allah. Awak meneropong saya melalui apa yang disebarkan oleh media. Suami awak meneropong saya melalui diri dia. Ada benda lagi yang aku tak tahu ni. Nampak tak? Contoh difference. So, you're confusing are created by the outside people out there. Contoh macam Dr. Mazhar. Apa ujian ni, bang? Kita mengaji jalan ni, Tuhan letak terus kita kat ujian. Faham tak? Anak kita hilang dalam balai polis under custody of mahkamah. And they make me appear as a fool in my own land. Pemberita ketika itu so dumb. I just don't understand. What nuts. Dia interview kita. Kita luang masa kita interview. Hurai segala-galanya. Mereka balik office. Editor check yang mana boleh keluar, yang mana tak boleh keluar. So, this is Malaysia. Masa tu pula tak ada internet. Orang beriman dengan suara abang. Kita cerita bab kehilangan anak, bab justice. Where do I stand in Malaysia as a Malaysian? Where do I stand as a Muslim in Islamic country? That's what we go on about. Bab mereka keluar, bab simpati. Lepas tekanan, kehilangan anak. Itu ini. Tapi okey, baik. Kehilangan anak aku dalam balai polis under custody of 14 ahli tertinggi mahkamah syariah. Hakim yang buat keputusan bodoh itu sekarang menjadi ketua hakim syar'i. But nobody go and touch him or cubit sikit. Takut. Itulah Malaysia hari ini. Habis tak katalah anak-anak muda bangun menentang ketidakadilan. Tetapi mereka menggunakan kuasa-kuasa tertentu untuk menghalang. So, hari ini, apa yang kita nak cakap? Tengok Dr. Mazhar membuat keputusan. Dr. Mazhar ni bagi aku haram jadah. Membuat satu keputusan menghina setelah menghina guru-guru batiniah bagi dia. Kita cakap kalau batiniah buat so wrong, hang pun ada batin kot. Hang nak cerita tentang apa? Hang nak protes apa? Benda yang hang nak protes tu ada kat hang. Hang tak puas hati je. Sebab ada yang orang cakap ni hang tak faham. Hang tak mampu nak faham. Seperti mana dalam surah surah 42 ayat 13. Dia dah bagi tahu dah. Berat bagi orang-orang yang munafik untuk menerima jalan tauhid, untuk kembali kepada Allah. Dan juga dia bagi tahu janganlah kamu berselisihan dasar agama. Dasar agama ni apa? Orang mengaji agama ni sebab Tuhan. Dasar agama mengenal Tuhan. Hampa mengenal apa yang Tuhan jadikan. So hari ni bila Dr. Mazhar dengan dia punya geng, Kamili, apa tu, Roza apa lah. Aku pun tak tahu nama mereka ni. Semua ustaz-ustaz pelak ni. Mereka ni membuat satu keputusan menghina ilmu makrifah ni dan menuduh aku sesat. Sedangkan tak disoal siasat. Satu mahkamah mana, keputusan mana yang adil dari sudut Islam, satu keputusan mana dalam dari sudut syariah atau sudut sivil yang boleh membuat satu keputusan tanpa mendengar kedua belah pihak. Orang yang dituduh berhak memberi penjelasan, tapi tidak. Mereka keluar tuai fatwa, disebar satu Malaysia. Lepas dan Wan Nizam sesat. Are you out your fucking mind doing that?
Bukan semua ustaz di Malaysia yang tak best. Ada yang rugged, ada yang sempoi, ada yang berani. Salah seorang tu aku jumpa. Adik sahabatku, adik Wak Feroz ni. Dia nampak tak betul, dia stand. Dia keluar toy daripada tempat tu. Yang tu aku respect dia pasal dia ada dia punya self-confidence. Dia ada dalam surah Taha tu, ayah kata, Allah Ta'ala kata dia berserta. Tak ada apa nak pergi. Surah Al-Hadid ayat 4 pun dia sebut. Tapi hari ni malangnya kita sebab ustaz-ustaz yang macam ni, yang bangang seperti Dr. Mazhar, Dr. Kamili, kalau dia akak ni, dia boleh tauliah, boleh jadi mufti pula. Awak dia ingat sebelum dia mufti Perlis, tak ada mufti Perlis kot. 86, 87 mufti Perlis. Mai dengan kereta rumah guru aku. Tak ingatlah nama apa. Tengok kat kereta dia, jabatan mufti. So, Ishak Barum duduk dengan aku sembang. Datuk Syekh Hazmi lebih lagi lah. Aku masuk bilik dia lagu tu lah. Pasal kes aku besar masa tu. Sampai lalas jadi member. Mau rentap kau-kau punya sampai lalas jadi member. Aku kata, semua kitab yang ada ni seolah-olah seperti unta membawa kitab di belakang dia. Dia tahu dia bawa kitab. Dia tahu dia ada bawa sesuatu. Tapi dia tak faham apa yang dia bawa. That's what happened to you guys. Aku cakap direct, dia gelak. Dia duk ingat aku mental sebab hilang anak. Tetapi itulah seperti surah Al-Hajj, surah 22 ayat 46, surah Al-Isra, surah ke-17, surah dan ayat ke-72. Dia bagi tahu lah. Hang mengembara lah sekalipun. Dan mengetahui benda-benda yang ada di situ. Tapi kalau buta mata hati hang, tak boleh buat apa dah. Mufti ke sekalipun. Apa ujian Dr. Mazhar? Apa ujian daripada mereka ni? Kita hilang anak dalam balai polis. Kita pergi Jerman homeless. Lepas tu duduk London homeless. Dah berjaya duduk selepas dekat-dekat 6 bulan. Berjaya bawa lari anak melalui Dover tu. Daripada London. Lupa dah nama tempat nak sebut ni. Daripada London ke Brussels, Belgium ke Holland. Terbang balik mai. Tahu-tahu hilang anak yang bawa balik tu. Setelah suffer, hilang anak dalam balai polis under custody of Syariah, 14 ahli tinggi Syariah Court. So now you tell me, where do I stand as a Muslim in Islamic country? Bila ahli-ahli tertinggi mahkamah Syariah itu sendiri mencelakakan perjuangan aku terhadap nak menyelamatkan anak aku. Sekarang you go check what happened. Mana mereka ni semua? Mana hakim-hakim 14 ahli tertinggi ni? Dr. Mazhar ni masa ni dia berkainuih lagi, dia naik basikal racing ni. Masa kes-kes aku ni, mana Kamili? Hampa duk buat. Jangan-jangan nak makan pun mak kena suap ikut. Ataupun balik tunggu mak masak ikut. Kita dah homeless di London dah. 1996. So tak saya kata kami mengaji ni main-main. Sebab kami tahu yang kami mengaji ni yang mengenal Tuhan. Pam dia bagi ujian. Aku nak tengok betul ke hang betul-betul dengan apa yang rasa betul. So I go through a lot of challenging. Dan hanya Allah dan Rasul saja yang berserta. Ini ilmu orang kata salah. Tu aku kata aku jumpa Dr. Mazhar apa semua ni. Kalau aku tak maki, kasut aku bagi. Pasal hampa telah memfitnah. Hampa buka YouTube tengok. Ceramah dia pun pakai gambar aku. Tak peduli siapa buat. You have to stand. This is fitnah. Tapi tak ada. Dia buat tak tahu. Mampu weh. Aku tak suka dia. Orang buat apa kat dia dengan pasal ya. Dia duk cakap setiap gelak-gelak dia. Itu sebab bila aku kata Dr. Mazhar ni nak haram jadah, pelang. Aku boleh sebut perkataan lagi leceh ni, membabitkan mak-mak. Tapi aku tak mau. Sebab aku ada right untuk kata kat dia, kata kat Dr. Kamili. Dr. Kamili tu lebih lagi. Itu munafik yang paling dahsyat. Macam mana nak cerita tentang dosa, pahala apa semua, hang buat nayang kat orang. Hang cakap kata ni, sembang ni tak ada apa pun. Hang diam banyak malam tu. Dan hang kata gambar ni hanyalah untuk peribadi. Lala esok juga hang sebar. Dan hang mengaku kata hang tak cakap apa pun malam tu. Macam mana video hang kata berdiskusi. Itu cakap hampa ada knowledge dalam mind saja. Yahudi dah letak dah. Okey, hampa mengaji benda ni. Cerita sejarah dan olah sikit. Tapi bak diri hampa tak tahu. Itu sebab hampa hentam orang, hampa tak fikir. Dah, adik-beradik dia, bagaimana dia, jiwa dia ni, hampa merosakkan perasaan orang, hampa tak fikir lah. Hampa Yahudi, sebenar-benar Yahudi. Hampa lebih iblis daripada iblis. Dalam Quran kata, iblis cakap, aku menyesatkan mereka di atas kekuasaanmu.
Iblis pun duduk kat la haula wala. Macam mana hampa ni lebih pada iblis lagi. Jangan ingat kami tak diuji. Kami terima sebab kami mengenal siapa kami. Nak kata aku nak takut kat hang Dr. Mazhar, sorry ya. Tak jumpa tak apa. Kita mengaji jalan ni, guru dah pesan, bila duduk ini jalan, ujiannya ada. Ujian pada diri lain. Ujian yang datang dengan tanpa soal siasat yang hentam bukan-bukan lain. Itu patut stand. Hang fikirnya, cuba tengok dalam surah 3, surah Ali Imran ayat 186, surah 29, Al-Ankabut ayat 2, surah 33 Al-Azab ayat 11. Semua dugaan ni dia ada, dia letak dah. Dia bagi tahu dah, dia nasihat dah. Kita faham. Tetapi hang mufti kot. Kalau setakat netizen ni yang hiding balik fake account, yang seronok hentam orang ni, hang tu mampu dia bah. Dia pun pilih untuk jadi macam tu. Tapi hang mufti, hang ada 12 nawi, hang ada 21 muka iman. Apa hang buat ni? Apa hang buat ni? Dr. Mazhar ni nak haram jadah ni. It will be history kalau kau jumpa dia. Lepas tu nak masuk dalam ke, polis pun tahu. Polis pun ada akal. Bila anak aku suruh letak dalam balai polis, tak ada siapa pun cerita. Di pekarangan, tak ada siapa pun cerita bukan salah polis. Last, anak lepas dilarikan dari dalam balai polis. Orang semua kata apa polis buat ni? Hanya polis kata mahkamah suruh letak pekarangan, tak suruh kami jaga. Nampak dia main macam mana ustaz-ustaz ni. Polis pun tahu. Polis pun ada yang mengaji. Dia tahu ini barang tak salah. Tapi hampa ni ego trip tinggi. Hampa cerita pasal Muhammad macam ni. Hampa bagi syarahan. Hampa tekan ribu-ribu. Apa tu hampa marah lah. Ada setengah polis ni. Rasuah lah itu ini. Yang hampa buat tak rasuah. Tapi hampa buat naya. Ini ilmu Allah Ta'ala. Yang hampa cakap hadis tu. Sejarah-sejarah yang bukan hampa punya. Hampa copy. Hampa paste. Copy. Paste. Bukan hak hampa. Surah-surah dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hak hampa. Hak Allah Ta'ala. So hak hampa mana dia? Hampa gasak orang. Hak hampa tu dia. Alfat, welfare, luxury lifestyle. That is what hak hampa. Ini bukan mengeluh. Kita tak mengeluh. Kita cerita what is right. Orang lain tak boleh hentam Dr. Mazhar. Aku larang mereka buat macam tu. Tapi aku ada right. Aku ada right hentam Kamili dan ustaz-ustaz nak haram semua ni. Sesetengah ustaz. American dollar. Make it money with YouTube. Sebab kita faham nak mengeluh apa kalau kita kaji dalam surah 89 Al-Fajr. Surah 89 ayat 16. Kita tahu dah. Tetapi depa ni memang jenis Dr. Mazhar dengan dia punya geng-geng ni. Puak-puak Wahabi ni, sesetengah mereka tu that's who they are. I'm sorry to say, the fact is that's who they are.